Salam keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 15 Ogos bersama saya, Bu Mawin. Kerajaan negeri telah menyediakan dana lebih 1 bilion ringgit bagi projek pembangunan semula Bukit Asik. Mendedahkan perkara ini, Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, projek tersebut merupakan projek berskala besar yang akan menggunakan hikmat kepakaran syarikat perunding antarabangsa. Datuk Seri Dr. Sim memberitahu keputusan menggunakan konsultan antarabangsa itu dibuat selepas Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johariddin Openg mendengar taklimat daripada dua syarikat tempatan. Kerjasama antara syarikat antarabangsa dan tempatan itu kelak diharap mampu melatih anak tempatan dalam bidang berkaitan. So if we had the expertise, truly has the expertise, of course we will go local. But if we don't have the expertise, we must be brave enough to say that we bring people from international, not because we want to overlook the local. Projek itu juga katanya amat mencabar kerana ia bukan sahaja pembangunan semula tetapi juga melibatkan penyelesaian masalah banjir kilat di Sibu. Mengulas berkaitan syarikat konsultan antarabangsa tersebut, beliau memberitahu maklumat syarikat yang terpilih akan didedahkan selepas dokumen ditandatangan secara rasmi. Dr. Sim ditemui pemberita di Sibu selepas melakukan tinjauan ke beberapa projek yang bakal dilaksanakan di kawasan Dun Pelawan dan Bukit Asik. Katanya tujuan lawatan itu adalah untuk melihat sendiri status projek yang sedang dilaksanakan selain berkongsi maklumat kepada kedua wakil rakyat Parti Rakyat Bersatu Sarawak di kawasan itu tentang saluran kementerian yang mempunyai dana untuk melaksanakan projek pembangunan yang diperlukan. Antara projek yang dilawat termasuk projek naik taraf parit, pembinaan pusat penjajah muhibah, naik taraf laluan pejalan kaki untuk pelajar sekolah dan lawatan tapak ke pusat tamu Sentosa. Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS merupakan komitmen kerajaan dalam memupuk kesedaran pelbagai peringkat masyarakat tentang penjagaan kesihatan. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Michael Tiang Minti berkata, antara objektif program tersebut adalah mempromosi pembudayaan gaya hidup sihat, memperkasa rakyat dalam kawalan kendiri dan memperkukuh kerjasama dengan rakan strategik. With us keeping ourselves fit and healthy, every one of us, we can build a city, a town, a very healthy town for all of us. Let's do it all together. Michael Tiang berkata demikian semasa berucap merasmikan program Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat bahagian Sibu. Pelbagai program menarik diadakan sepanjang 2 hari penganjuran, antaranya pameran daripada pelbagai agensi kerajaan, pertandingan 7 langkah cuci tangan berirama dan ceramah kesihatan. Baik, sama penting dengan menderma darah yang membantu menyelamatkan nyawa, pendermaan organ juga bersifat sama. Ke arah itu, Naib Pengerusi Pertama Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Cabang Miri, Datuk Seri Lee Kim Shin menyeru agar lebih ramai masyarakat tampil menderma organ. Datuk Seri Lee yang juga Menteri Pengangkutan berkata Miri merekodkan 94 penderma organ berdaftar setakat ini sejak Januari lalu berbanding 291 orang penderma berdaftar pada tahun 2021 dalam tempoh sama. As you all know, above blood donation is we save life. That organ donation also can help to save life, especially cases where those person who died suddenly, or some cases also in road accident and so on. Beliau ditemui selepas merasmikan Hari Derma Organ Sedunia dan Hari Derma Darah Bulan Sabit Merah Sedunia di Institut Latihan Bulan Sabit Merah Miri.
Mengulas tentang kempen derma darah pula, beliau menzahirkan kesyukuran atas kerjasama dan sokongan masyarakat di Miri dalam usaha menampung keperluan darah di tabung darah Hospital Miri. Hanya 82 orang yang berjaya menderma, termasuk 4 penderma darah baru daripada 100 orang berdaftar. Seramai 57 orang tuai rumah di daerah Bukit Mabung menerima cek projek kecil luar bandar MRP Parlimen Hulu Rajang berjumlah RM515,000. Cek tersebut disampaikan oleh Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugat Kumbung, selepas merasmikan program One Stop Committee OSC bagi menangani isu dadah dan substans MIDS daerah Bukit Mabung di rumah John Katil. Dalam ucapan perasmiannya, Datuk Wilson Ugat menasihati orang ramai agar tidak mudah terpedaya dan berhati-hati dengan jenayah siber dan penipuan panggilan yang menyamar menjadi agensi kerajaan untuk mengugut membekukan akaun bank. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Baleh, Nicholas Kudi Jantai, dalam ucapannya menekankan kepentingan institusi kekeluargaan dalam memastikan masalah sosial dapat dikekang. Jelasnya, daerah Kapit merekodkan kes kehamilan remaja tertinggi bagi Sarawak dan perkara ini perlu dikekang dan peranan ibu bapa adalah penting. Menurut rekod sehingga Mac lalu, sebanyak 22 kes kehamilan remaja direkodkan di daerah Kapit. Pada program itu, pelbagai aktiviti dilaksanakan, antaranya ceramah kesedaran daripada Agensi Antidadah Kebangsaan, PDRM, Pejabat Kesihatan, Jabatan Kebajikan Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Selain itu, Pejabat Penerangan Daerah Kapit turut mengadakan pameran Pusat Maklumat Rakyat dan mengedarkan risalah-risalah berkaitan isu semasa serta dasar-dasar kerajaan. Sementara itu, Jawatankuasa Wanita perlu berfikir di luar kotak ke arah memperkasa agenda wanita sentiasa berada di landasan yang betul. Demikian menurut Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugat Kumbung ketika melancarkan Jawatankuasa Wanita Hulu Rajang di Rumah Barang Nangapang di Kapit. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Jawatankuasa Hulu Rajang, Helen Manjan menegaskan jawatankuasa itu akan menjadi pemudah cara pengembangan bakat dan kebolehan wanita, khususnya wanita di Hulu Rajang. Jelasnya, usaha memperkasakan wanita menjadi objektif utama dalam penubuhan jawatankuasa tersebut yang ditubuhkan pada Januari 2020. Sementara itu, Datuk Wilson dalam ucapan perasmiannya turut mewar-warkan berkaitan dana pendidikan baleh yang boleh dituntut oleh penduduk kawasan itu melalui Pejabat Daerah Bukit Mabung. Beliau memberitahu dana tersebut berbentuk sumbangan secara one-off kepada pelajar yang berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma, ijazah pertama dan ijazah sarjana. Turut dilaksanakan semasa majlis pelancaran ialah ceramah isu semasa daripada Amanita Kapit, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Jabatan Kebajikan Masyarakat serta demonstrasi masakan daripada Kemas dan demonstrasi mencegah kebakaran daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Daerah Kapit. Program Kami Ngabas santuni 15 buah keluarga kurang bernasib baik di Kampung Seruyuk Asajaya. Sumbangan berupa barangan keperluan asas tersebut disampaikan kepada Ketua Kaum Kampung tersebut, Umar Ismail, oleh penerbit Kami Ngabas, Feruzilah Muhammad atau lebih dikenali sebagai DJ Yus Sarawak FM. Dianjurkan dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menerusi menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi dan Sarawak FM. Program ini antara lain bertujuan menaikkan semangat golongan kurang berkemampuan. Penerima juga merupakan mereka yang kehilangan sumber pendapatan dan tidak berkemampuan untuk mencukupkan perbelanjaan dan makanan seharian, terutamanya selepas pandemik COVID-19. Menerusi kenyataan media Sarawak FM, program serupa juga dirancang di kawasan lain termasuk Nibong, Simunjan dan Sinjo di Siburan. Sementara itu, stesen Red FM turut mengadakan program serupa dengan menyantuni 15 individu yang terdiri daripada orang kurang upaya OKU, warga emas dan penerima bantuan kebajikan. Petugas Red FM yang diketuai pengurusnya Beverly Ho telah mengunjungi rumah penerima di sekitar Kuching termasuk Matang, Stampin dan Batu Lintang.
Mereka turut menyerahkan bantuan berupa barangan makanan. Turut serta dua pengelola Red FM, Phyllis Lahang dan Corina Jo. Kemudahan di Sibu Active Youth Space SAYS terus ditambah baik bagi memastikan lokasi itu mampu menarik minat lebih ramai belia berjinak dengan aktiviti sukan ekstrim. Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi Dr. Anwar Rapai berkata pihaknya telah memasang kemudahan Wi-Fi percuma di kawasan Skate Plaza berkenaan baru-baru ini. Kemudahan Wi-Fi percuma itu boleh digunakan dengan mengimbas kod QR yang akan dipamerkan di sekitar kawasan tersebut. Selain itu katanya beberapa kemudahan lain akan dilaksanakan, antaranya pembinaan pump track untuk peminat sukan BMX dan pembukaan kafe di bahagian atas Skate Plaza itu. It's our skate cafe. We have a beautiful skate cafe there. It's open to public soon. It is a light food serving here, not the goreng heavy one. The light. So anybody want to have coffee or tea in the evening or at night, they can come here to enjoy the ambient. Dr. Anwar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Nangka ditemui pemberita selepas melancarkan kemudahan Wi-Fi percuma di SAYS. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan sebuah pertandingan sukan ekstrim akan diadakan penghujung Oktober kelak. Pertandingan bertaraf antarabangsa itu akan disertai peserta dari negara jiran seperti Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand dan Brunei. Pada majlis itu, Dr. Anwar turut menyerahkan cek RM2,000 sumbangan Universiti Teknologi Sarawak kepada Nadrah Nada Saufi sebagai ucapan tahniah atas kejohanan merangkul pingat emas Commonwealth bagi pertandingan Dota 2 di Tamasya Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Baik, berita pagi Sarawak edisi Isnin 15 Ogos berakhir di sini. Saudara, bersama kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Ayuh kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi.